Jadi untuk kita sembang lebih banyak mengenai apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat di dalam hutan. Apa kata kita jemput tetamu yang sepatutnya untuk datang bincangkan dengan kita di Borak Kopitiam. Jom sama-sama kita silakan. Encik Muhammad Yusaini Mak Yusof. Ding dong. Assalamualaikum. Wah, dia punya muzik, dia muzik. Sini, okey. Boleh pilih yang warna merah. Boleh. Dia pilih warna merah. Kita pilih warna merah. Ya. Okey. Encik Yusaini. Ya. Yang kita hari ni borak pasal khazanah dari hutan lah. Kita tahu mungkin ada orang yang tak pernah pun masuk hutan. Tak pernah try nak berkemah ke dalam hutan. So mungkin Encik Yusaini boleh ceritakan apa aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat sekiranya kita memilih untuk pergi ke hutan. Okey. Terima kasih pada Borak Kopitiam yang menjemput di PSM, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, dalam program kita pagi ini. Okey, untuk aktiviti berkemah atau aktiviti dalam hutan simpan kekal, SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN ada 17 aktiviti yang kita boleh buat. Di antaranya untuk hiking, kita boleh buat mountaineering, mendaki gunung, kita boleh berkemah, beriadah, berkelah, kita boleh menurut ke gua, dan banyak aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian yang dibolehkan dibuat dalam kawasan hutan simpanan kekal kita. Itu antara aktiviti yang boleh buat, tetapi ramai orang tak tahu bahawa hutan ni dia ada dua kategori hutan, hutan terbuka dan hutan tertutup. So, kebanyakan hutan simpan kekal dalam semenanjung Malaysia ini nak masuk boleh, tetapi kena mohon permit. Permit masuk. Dia ada peraturan-peraturannya. Untuk hutan simpan hutan kekal. Simpan kekal. Hutan sebab banyak kawasan-kawasan kita ni, hutan simpan kekal kita memang sangat luas. Kita ada hutan taman negeri dan kita ada taman ekorimba. Itu hutan terbuka. Dia boleh masuk. Certain kawasan tu dia perlu bayar fee masuk. Bayar fee masuk semurahlah RM1, RM2. Ini yang untuk orang ramai. Untuk orang ramai boleh. Untuk orang ramai, kan? Taman ekorimba biasa fee masuk RM1. Ada kebanyakan, ada juga negeri-negeri yang bagi percuma untuk masuk dalam kawasan hutan simpan kekal kita. Okey, tapi kalau saya boleh tanya lah, untuk kita bayar RM1 tadi tu sebenarnya untuk apa? Untuk fee conservation kita lah. Nak ikutkan untuk RM1 tu tidak memadai untuk bayar kos operasi, tapi ini ialah tanggungjawab kerajaan. Terutama kerajaan negeri untuk menggalakkan rakyat di negeri itu untuk beriadah. Ya, betul. Kalau Antara tempat riadah yang best kat hutan lah. Betul. Tadi ada cakap yang kalau kita nak masuk dalam hutan simpan kekal, kena buat permohonan. Permohonan tersebut harus dibuat dekat mana? Okey, dia biasanya kita ada sistem online, e-permit. Untuk sistem memasuki dalam hutan simpan kekal kita. Kita ada secara online dan kita ada secara manual yang kita boleh mohon melalui pejabat hutan daerah yang terdekat. Tetapi kalau kata kawasan itu kawasan hutan terbuka, taman ekorimba atau hutan taman negeri, memang kita ada counter tiket kat situ. Dia memang boleh walk in, bayar dan masuk. Memang boleh. Tetapi kalau kawasan itu bukan kawasan hutan bukan taman ekorimba, kata dia nak naik gunung contoh dia perlu mohon permit yang lebih awal daripada Jabatan Hutan Negeri. Biasanya melalui pejabat hutan daerah lah kan. Itu antara benda yang kita boleh lakukan dalam kawasan hutan. Cuma kita Jabatan Hutan sekarang ni memperkenalkan program Malim Gunung Perhutanan. Malim Gunung Perhutanan. Malim Gunung Perhutanan. Sebab banyak kes sangat kemalangan dalam hutan ini. Jadi kita bantu komuniti yang aktif dalam kawasan SSK kita ini. Kita latih mereka bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk menjadi guide untuk mendaki kawasan-kawasan yang berisiko. Tetapi bukan semualah, sebab kita dah sebut hanya 1,500 kaki ke atas atau 457.2 meter saja kawasan pendakian yang berisiko kita perlu guna khidmat Malim Gunung. Kalau tidak perlulah. So, kalau berada panduan dia penunjuk arah. Kalau ada kecemasan, orang ni lah yang akan bantu. Selalu kalau kita pergi naik Gunung Kinabalu yang memang ada guide. Kan, ada memang guide ada guide. Malim lah, Malim Gunung. Malim Gunung. Saya minggu depan naik gunung Kinabalu. Tapi Haziq, bila Haziq tadi sebut tentang ada orang yang bila masuk hutan first time tak tahu nak buat apa. Betul. Takut bagi mereka yang tak tahu apa nak perlu buat kan, kalau katakanlah keadaan cemas kan. Apa yang mereka perlu buat? Kalau ada Malim Gunung akan membantu. Tapi
kalau berlaku kecemasan, sesat dan sebagainya, perkara pertama yang perlu orang buat ialah satu, sudah pasti dia kena tenang dan tidak panik dululah. Kebanyakan hutan, kawasan hutan terbuka kita ni ada kawasan yang ada talian talian handphone. Maksud dia boleh hubungi terus kepada ada line. Dia ada line. Dia punya ayat ada line. Ayat mudah ada line lah kat situ. Boleh hubungi pihak berkuasa menyelamatlah bomba, jabatan hutan dan sebagainya. Tetapi sekiranya tidak ada, maksud dia kena balik kepada basic. Pertama, kalau kita sesat kan, kita kena cari jalan pulang. Ikut balik track yang mana yang kita masuk. Itu yang paling basic. Kalau rasa tak jumpa jalan, kita kena cari sungai. Itu basic lah. Cari sungai, sebab air yang mengalir ni daripada hilir ke hulu kan. So pasti kita akan jumpa kawasan perkampungan yang terhampir dan sebagainya lah. Kalau susah juga, biasanya operasi mencari penyelamat ni akan serta-merta dibuat. Kita tak nak orang tu roaming area dia terlampau besar. Dia boleh jalan sana dan sini. Terlalu jauh. Kalau boleh dalam kawasan yang sama. Kalau tak boleh, cuba cari kawasan-kawasan yang ada ranting yang kita boleh patahkan, tinggalkan tebisan kain tanda kita. Tinggalkan tanda supaya senang pasukan penyelamat untuk mengesan kita. Dia orang kata kena ada sedikit ilmu lah sebelum kita nak buat apa-apa aktiviti kat hutan tu, kan, sebelum kita nak masuk hutan tu, cuba kita belajar sedikit lah. Basic tu memang kita patut belajar. Dia jangan masuk hutan tanpa ada ilmu lah kan. Kosong lah orang kata. Kosong. Sebab tu kita kata nak masuk hutan kita perlu pakai attire yang bersesuaian, baju, kasut kan, attire sesuai. Kadang ada orang nak hiking dia pakai jeans contoh dia. Dia tak boleh masuk hutan ni. Nanti saya tukarlah. Pakaian satu kan, kasut, pakaian semua yang bersesuaian kan. lah. Tapi ada juga ada orang bagi tahu yang bila kita masuk hutan kena ada pantalaran tertentu. Mulut kena jaga. Mulut tu. Itu saya lah. Sebab kita masuk tempat orang kan. Jadi maksud dia bilik bersama ni. Hutan ni ialah bukan saja betul dia dicipta untuk semua. Maksud dia ada masa-masa yang sesuai. Yang kita bimbang sekarang ni, banyak aktiviti lasak ni dia akan buat rentas gunung daripada pukul 4 pagi sampai pukul subuh esok. Ini satu perkara yang pihak jabatan agak bimbang lah, sebab sebenarnya kita menggalakkan orang melakukan aktiviti riadah waktu siang. Maksud dia selepas jam 8 pagi, 7 pagi seawalnya untuk dia naik gunung dan dia balik ke stesen lapor diri tu jam 6 petang. Sebab orang nak tengok tu apa orang panggil? Sunset, sunrise. Kan? Nak tengok sunrise, nak tengok sunset. Tetapi banyak aktiviti sekarang dia nak mencabar diri. Dia kata dia nak naik 3 gunung serentak hari ni. 3 bukit. So dia kata kita akan start mendaki seawal jam 3 pagi contoh dia. Dan kita akan turun balik ketiga lengkap 3 gunung atau 4 gunung dia kata 12:30 malam besok. Ini yang sangat bahaya, sebab selepas jam 5 petang ni biasanya dalam hutan ni dia dah mula gelap. Dah mula gelap. Lepas tu dia ada hidupan lain yang sebenarnya aktif masa tu. Maksud dia hidupan liar aktif selepas waktu tu kan. Ini perkara-perkara yang kita nak kena elakkan. Tetapi walaupun kita faham aktiviti lasak hari ini memang sangat mencabar. Dan dia suka cari cabaran. Jadi kita Jabatan Hutan pun bimbang. Ada yang kumpulan-kumpulan ini yang buat trail ni yang buka laluan-laluan yang tidak sepatutnya buka. Sepatutnya dalam trail kita ni ada satu trail yang rasmi. Kita jabatan kita tahu naik gunung ni ada satu trail atau 2 trail. Tetapi orang-orang yang hyper ni dia akan buat trail dia sendiri untuk lebih cepat sampai. Betul, orang lain ikut trail. Orang lain ikut trail tu yang sesat tu. Itu yang kita seboleh-bolehnya orang hyper lah melarang orang ni. Itu sebab tu dalam undang-undang kita kata dia tidak boleh mencacat pokok. Dia merosakkan pokok dalam kawasan hutan simpan lah. Ada orang dia suka hati, dia nak boleh buat unggun api, dia boleh buat pembakaran, dia nak untuk campfire dan sebagainya, dia takik pokok, dia buat ukiran I was here kan. Ini masalah ni. Fiona Haziq was here kan. Haziq was here. Itu yang
dalam undang-undang kata tak boleh. Okey, macam mana pula dengan peralatan yang kita perlu bawa? Okey. Ini nak camping ke, nak hiking ke, nak naik gunung? Yang basic kita pergi untuk masuk hiking hiking. Okey, hiking tu yang saya sebut tadi, attire dia kena betul lah. Maksud dia kena baju, seluar, kasut yang bersesuaian. Biasanya kalau saya sendiri kalau masuk hutan dalam beg saya, biasanya kita bawa 16 liter punya beg. Kita ada hiking stick, kita ada lampu suluh, headlamp sebagainya kita simpan, dan kita ada mungkin pisau atau parang yang kita bawa. Biasanya jabatan hutan kita akan bawa parang lah, untuk parang untuk masuk tu. Itu perkara basic lah yang perlu ada. Tapi kalau kita nak camping, dia sebenarnya banyak peralatan-peralatan lain. Kalau nak camping, banyak aksesori, banyak gadget lah. sekarang, banyak sangat gadget. Bawa GPS, bawa apa sebagainya kan. Tapi tadi Encik Yusani ada cakap pasal jangan takik-takik pokok apa semua kan. Tapi apa saranan quick one saranan dan nasihat lah untuk mereka dan kita semua manusia di muka bumi ni tentang tanggungjawab menjaga dan melihara hutan kita kat Malaysia ni. Hutan kita tanggungjawab kita, tanggungjawab bersama. Dia bukan tanggungjawab pegawai Jabatan Hutan semata-mata, dia merupakan tanggungjawab kita bersama lah. Maksud dia, bila kita masuk tempat orang, sudah pasti ada peraturan. Dalam kehidupan kita seharian ni, kita bangun pagi mungkin kita ada peraturan nak mandi, nak usuk gigi sebagainya. Begitu juga kita masuk hutan, dia perlu, kalau kawasan tu perlukan kita mendapatkan permit masuk, kita nasihatkan pengunjung-pengunjung kita masuk hutan dengan kebenaran supaya kita aware berapa ramai orang yang masuk dalam kawasan kita. Kita tahu ada berapa carrying capacity, dia naik gunung, masuk sekian banyak, 150 orang hari itu, kita tahu keluar 150 orang. Ini yang kita bimbang, yang orang masuk hutan kita tak tahu. Kita kata dalam checklist kita ada 150 orang naik gunung hari ini, tapi yang keluar mungkin lebih 151. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu. Okey, jadi mungkin kalau mereka nak mendapatkan info lebih lanjut, mungkin Encik Yusani boleh sharekan IG, Instagram rasmi. Okey, kita ada JPSM official lah. Okey. JPSM official, kita punya IG rasmi. Begitu juga dengan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, kita ada laman web yang kita sentiasa update program-program kita, Tuan Ramah, Tuanku Agong, untuk program kita Kidang Palu next week. Okey, so banyak program lah. Banyak program memang aktif kita. Kita JPSM di bawah kepimpinan Datuk KP, Datuk Indra, kita memang sangat aktif untuk mempromosikan kawasan-kawasan ekopelajaran hutan di Malaysia ni. Itulah dia, Encik Muhammad Yusaini Mat Yusof, mengarah bahagian Forest Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, di atas perkongsian kelangsungan hidup di hutan tadi. Itulah, kalau boleh sebenarnya banyak benda panjang kita nak cerita kan. Betul. Kan kita baru cerita pasal hiking, belum cerita pasal camping. Nanti kita buat video lepas ni untuk penonton kita kat rumah. Jemput Aziz dan Fiona untuk join kita. Boleh. Anytime. Jemput semua. Producer. Borak Kementerian pun kita bawa sekali.